Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Kuhamila Abdul Zalif. Hari ini akan present tentang laporan kesediaan belajar menggunakan ujian piawaian Valiant 3. Okay. So, ujian piawaian Valiant 3 ni ialah standardized assessments di mana dia berfungsi untuk mengenal pasti dan mendapatkan maklumat mengenai tahap adaptif kanak-kanak, especially kanak-kanak autism. Seperti mana di US, ia menjadi dokumen sokongan untuk doktor-doktor ini membuat diagnosis kepada kanak-kanak autism. Okey, jadinya kenapa saya memilih voluntary ini untuk akses dia punya kesediaan belajar, kerana Valiant 3 ni mempunyai komponen yang lengkap untuk kita tengok sama ada kanak-kanak ini sesuai tidak untuk ke sekolah. Contohnya ialah kita ada di Valiant 3, dia ada domain komunikasi yang sangat penting untuk ke sekolah. Dia ada domain sosial, dia ada domain motor, dia ada domain kemahiran aktiviti harian. Okey, dan selain itu juga dia ada juga tambahan domain tingkah laku. Okey, ini adalah responden yang saya telah pilih. Ada seramai 6 orang. Usia di antara 4 tahun hingga 4 tahun 6 bulan. Semuanya adalah lelaki dan ada 2 di antara mereka ada GDD dan juga developmental delay, dan 2 orang itu sejarah kelahiran mereka adalah baby yang pramatang. Okey. So selepas ini kita pergi ke keputusan dia untuk Valiant 3 dia lah. So untuk Valiant 3 ni, ke-6 responden ni dalam domain komunikasi menunjukkan tahap mereka adalah low, iaitu rendah berbanding untuk umur mereka, dia punya tahap adalah low. Okey. Jadinya untuk subdomain komunikasi ada 3, ada bawah komunikasi kita boleh tengok dia reseptif yang warna biru, dan kita boleh tengok ekspresif yang warna merah, dan juga hijau untuk written. Kita dapat lihat ke-6 responden ini berada di tahap yang low dan moderate low. So memang ada masalah. Okey. So apa yang saya dah listkan beberapa masalah yang mereka alami, dan ada juga intervensi yang kita cadangkan. Okey, antara masalah mereka untuk komunikasi ialah mereka sukar untuk memahami arahan. Okey, kita bagi satu alangkah arahan, dia sukar nak faham. Contohnya duduk, berdiri, ambil barang, kemas. So apa yang cikgu buat selalunya daripada kita mengeluarkan banyak verbal yang sampai menggunakan intonasi suara yang tinggi, kita gunakan juga bantuan cue visual. Kita tunjukkan gambar. Contohnya kalau kita nak dia duduk, kita tunjuk gambar duduk dan juga cakap kat dia duduk. So dia akan lebih faham kerana kanak-kanak autism ialah visual learner. Okey. So yang kedua ialah sukar memberi perhatian. Perhatian kurang daripada 5 minit. So apa yang kita selalu cadangkan kalau kanak-kanak macam ni ialah banyakkan physical activity. Pergi ke taman, pergi berlari, pergi memanjat, kerana aktiviti-aktiviti yang berat ini akan mengurangkan tenaga mereka dan membuatkan mereka lebih fokus, memberikan kesedaran tentang tubuh badan mereka. Okey. Selain itu, apabila kanak-kanak ini berjaya menyiapkan kerja di tugasan di meja, jangan lupa juga beri reward sebagai peneguhan. Okey, untuk ekspresif pula, kebanyakan kanak-kanak autism ini mereka ialah 6 orang kanak-kanak ini mereka ialah yang ada masalah komunikasi lah, di mana mereka ialah non-verbal. Maksudnya kalau non-verbal, selalunya cikgu akan bagi mereka menggunakan PECS, Picture Exchange Communication System. So di mana murid ini akan memberikan gambar kepada ibu atau guru untuk meminta sesuatu. Okey. Selain itu juga ada alternatif lain selain PECS. Kita boleh guna untuk kembangkan bahasa dia, kita guna flashcards. Untuk kanak-kanak yang boleh copy perkataan, contohnya kalau kita tunjuk flashcard gambar objek kan, kita tunjuk gambar topi, kita cakap topi. Kalau kanak-kanak tu boleh copy, contohnya kita cakap topi, dia pun cakap topi. So itu baguslah untuk kembangkan bahasa dia. Selain itu juga oral motor exercise, contohnya exercise yang melibatkan mulut yang kita suruh dia buat A, I, U. Aktiviti-aktiviti itu akan aktifkan masa di sekitar mulut yang akan bantu dia untuk menyebut. Okey, untuk written pula, untuk written kanak-kanak ini masih ada masalah untuk menyambung titik-titik dan juga hanya menconteng. So apa yang cikgu perlu lakukan untuk 4 tahun, sepatutnya mereka at least boleh menyambung titik-titik huruf, menyambung titik-titik nombor. So apa yang cikgu akan buat ialah cikgu akan buat
teknik ansur maju, maksudnya kita lihat dia punya tahap. Kalau dia masih scribble macam tu, kita akan cuba minta dia buat garisan dulu ke, buat garisan lurus, buat garisan melintang, buat bulat. Kalau dia dah boleh ikut tu, kita akan, contohnya kita buat dot, dot, dot. Yang kecil je, yang dekat. So kita suruh dia sambung. Bila dia dah okey sambung yang kecil ni, kita buat juga kepada yang panjang sikit. Okey. Domain seterusnya ialah domain kemahiran aktiviti harian. Yang ni sangat penting sebab yang ni memang kemahiran untuk kanak-kanak berdikari. Okey. Tapi kita dapat lihat juga ke-6 murid ini berada di tahap yang rendah. Memang kesediaan dia untuk kemahiran ni memang sangat rendah. Okey. Kemahiran aktiviti harian ni subdomain dalam dia ialah personal skill, domestic skill dengan community skill, di mana ketiga-tiga komponen ini menunjukkan low dan juga moderate low performance. Okey, masalah mereka ialah mereka masih memakai pampers. Okey, tidak toilet train. Macam mana nak ke sekolah kalau tidak toilet train? Pampers kena buang kalau nak pergi sekolah supaya ia tidak membebankan guru. Okey, so apa yang cikgu perlu buat waktu datang jenis kuliah, memang kita cadangkan ke parents, kita akan buat toilet training. Okey, guru akan bantu dari segi bagi social story, bagi kad visual untuk bantu murid dan juga borang pengumpulan data. Okey, dan kita akan pastikan parents buat. Okey, selain itu juga kanak-kanak ini juga masih perlu bantuan untuk pakai baju, pakai seluar. So perkara-perkara ini adalah sangat basic dan baik umur 4 tahun memang kena ajar. So apa yang kita buat ialah kita memang buat latihan memakai baju, memakai seluar menggunakan teknik backward chaining. Backward chaining maksudnya guru atau ibu bapa akan bantu dulu kanak-kanak tu, contohnya masukkan baju, dan kanak-kanak itu akan habiskan step seterusnya, iaitu memasukkan lengan tangan dia atau menarik baju ke bawah. Okey. Selain itu dari segi domestik pula, kanak-kanak ini masih belum memahami tentang keselamatan. Contohnya panas, air panas, masih tak faham. So benda-benda dia macam ni bahayalah di sekolah, benda-benda yang tajam. Okey, yang kita perlu ambil berat. Selalunya ini kita gunakan teknik social story sebab untuk bagi kanak-kanak ni faham tentang situasi sosial persekitaran mereka, kita perlukan social story yang jelas lah. Okey. Untuk community pula, selalunya memang parents ada bagi tahu lah mereka ada masalah untuk bertingkah laku baik sewaktu makan. Waktu makan mereka akan mengambil makanan orang lain ataupun menjerit, tak nak duduk. So apa yang kita perlu buat ialah kita latih. Kita ajar dia peraturan waktu makan. Okey, contohnya kita ada gambar, kita cakap waktu makan, peraturan makan, kat visual dengan visual peraturan makan. Yang pertama, duduk, tunjuk gambar duduk. Okey, yang kedua, baca doa. Yang ketiga, makan. Makan kita guna timer. Kita cakap, okay, you duduk 5 minutes first. So kita timer 5 minit. Kalau dia dah boleh duduk 5 minit, dan dia boleh pergi dulu. Dia boleh pergi main. Okay, so tingkatkan waktu tu untuk sitting tolerance dia. Okay, domain seterusnya ialah domain kemahiran sosial. Kita dapat juga lihat di sini, tahap mereka adalah low dan moderately low. Sosial sangat penting kerana di sekolah, kemahiran sosial sangat penting sebabnya kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Kalau tak, kita akan stres, dipinggirkan. Okay. So dalam subdomain kemahiran sosial ni kita dapat lihat dari segi interpersonal, dari segi bermain dan reda, dari segi coping skill dia, ada yang kemahiran mereka low, ada yang juga yang mendapat moderate low, tetapi ada seorang responden pertama, dia punya coping skill dia ialah adequate. Okay. Tapi mostly mereka adalah berada di low dan moderately low dan memerlukan bantuan yang betul. So selalunya masalah sosial mereka, of course, dia tidak berinteraksi dengan cara yang betul. Contohnya dia nakkan sesuatu tapi dia menjerit. Itu tidak betul. Ataupun dia nak berkawan tapi dia baling barang ke orang tu. Semua tidak betul lah. Okay, so apa yang kita perlu buat ialah cikgu akan ajar cara bermain dengan betul, cara nak berkawan dengan betul, dengan social story dan juga pretend play. Kita akan buat pretend play. Kita akan cakap, okay, hari ni ini Abu, ini Ali. Okay, Abu dan Ali ingin berkawan. Macam mana nak berkawan? So kita ajarlah dia kena say hi, kena bawa mainan tu, bagi ke Abu, kita kongsi sama-sama main. Macam tu. Okay, dari segi bermain dan riadah, kanak-kanak ini kebanyakannya suka bermain berseorangan diri.
Okey, ini tidak baik kerana kita tak nak mereka main seorang diri, berada di dunia mereka sendiri. So apa yang cikgu buat ialah setiap hari cikgu akan ajak mereka bermain, memberi peluang kepada kanak-kanak ini untuk memilih makanan mainan apa yang mereka sukai. Selalu tanya dia, okey Aida nak main apa hari ni? Nanti cikgu ambilkan. Okey. Disebabkan skill bermain ni ialah relate dengan skill komunikasi. Jika kanak-kanak ini tidak pandai bermain, dia akan efek komunikasi dia tidak akan berkembang. So sebab tu memang kita memang melihat skill bermain kanak-kanak ini supaya kita dapat kembangkan bahasa mereka. Okey. Selain itu juga dari segi bermain, untuk mereka mematuhi peraturan bermain, selalunya cikgu tunjuk video modeling. Contohnya kita nak buat aktiviti musical chair. So cikgu akan cakap, okey jom kita tengok dulu video musical chair. So dalam YouTube tu nampaklah budak-budak tengah main musical chair, macam mana diorang main. And then kanak-kanak tu akan faham. Okey, selain itu coping skill. Coping skill kanak-kanak masih lemah, di mana mereka masih ada separation anxiety walaupun dah umur 4 tahun. Menangis kalau mak ayah dia tak ada, menjerit non-stop selama sejam. Dan apa yang cikgu perlu buat ialah, of course cikgu akan suggestkan teknik proactive strategies lah, di mana sebelum dia pergi ke sekolah, kita cadangkan ibu bapa bacakan social story setiap hari, apa yang supaya kanak-kanak ini ada mental preparation. Contohnya kena ceritakan, okey hari Isnin Ahmad kena pergi sekolah, Ahmad pergi sekolah kena buat aktiviti ni. So itu adalah mental preparation kepada kanak-kanak itu. Okey, so domain berikutnya adalah domain kemahiran motor. Domain kemahiran motor, walaupun kanak-kanak autism kita nampak dia macam normal, tapi sebenarnya mereka ada masalah dari segi motor mereka. Okey. Okey, dari segi motor kasar mereka, kita dapat lihat kanak-kanak ini masih memerlukan bantuan untuk menaiki dan menuruni tangga. Mereka kena pegang, dia nak kita pegang dia. Lepas tu yang kedua pula, dia ada masalah. Kita tengok dia kuat, dia boleh berlari, melompat, tapi bila nak baling bola tak lepas bola tu. Dia ada masalah tu. Dan menyepak bola pun sama, tak kena bola. Okey. So apa yang kita perlu buat ialah latihan, pengukuhan dan latihan supaya tercapai skill yang dia lemah ni. Okey. Untuk motor halus, dia tak boleh buka tombol. Dia kalau nak buka gula-gula tu pun kena bantuan guru. Okay, so apa yang cikgu buat? Of course kemahiran motor halus punya aktiviti, contohnya bermain dengan Play-Doh, membentuk objek. Kalau kanak-kanak yang ada lemah pegangan pensel tu, kita boleh guna Kalami. Itu kalau modifikasi. Kalau kita tak nak modifikasi lagi, kita boleh guna tweezer. Aktiviti-aktiviti yang akan menyebabkan kanak itu memegang seperti ini, iaitu pegangan pensel. Okay. So domain berikutnya adalah domain tingkah laku. Memang kita dapat lihat tingkah laku mereka elevated dan juga clinically significant, di mana memang menunjukkan tingkah laku yang amat mengganggu lah. Dan tingkah laku yang mengganggu tu selalunya ialah, of course, dia menangis, mengamuk dan juga tak nak datang ke sekolah kerana anxious. Okay. So apa yang cikgu lakukan, of course macam saya cerita tadi, untuk kita smoothkan transisi tu, kita memang akan bagi macam teknik tingkah laku positif lah. Maksudnya kita bagi proactive strategies kat parents. Bacakan social story dulu banyak-banyak, ceritakan dekat dia, bagikan cue visual, bagi cut first and then supaya dia faham. Maksudnya okay, kita pergi jenis kurnia, balik nanti kita pergi playground, sebagai dia rewards. Okay. Selalunya guru akan bagi kat parents borang reinforcer. Maksudnya borang untuk kita tahu apa minat kanak-kanak tu. Bila kita tahu minat kanak-kanak tu, kita tahu dia suka apa. So bila kanak-kanak tu dia tak nak masuk kelas, kita tahu apa yang kita nak bagi supaya kanak-kanak tu dapat ditarik masuk ke dalam kelas secara sukarela. Okay. So secara keseluruhannya, okay, tahap adaptive level ni untuk Vineland ni ialah markah campur domain komunikasi, sosial dan juga kemahiran aktiviti harian. So di sini kita memang dapat lihat tahap adaptive level mereka adalah berada di tahap low dengan moderate low, di mana mereka memang sangat memerlukan intervensi untuk membantu skill sosial mereka, skill komunikasi mereka, skill kemahiran aktiviti harian, kerana 3 komponen ini penting untuk pergi ke sekolah. Tanpa
Contohnya kalau tak boleh nak beritahu guru nak pergi ke tandas, itu akan menyebabkan dia tercicir di dalam kelas. Selain itu, kalau tidak boleh bersosial, berseorangan diri, kadang-kadang dia tertinggal di dalam kelas, hilang entah ke mana, cikgu tak sedar. Okey, selain itu juga kemahiran komunikasi. Betul? Okey, next. Okey, so secara kesimpulannya, perkara asas seperti kesediaan dari segi kognitif, psikomotor, emosi, berdikari dalam penjagaan diri dan juga kemahiran bersosial ini adalah sangat penting. Okey? Kerana jika segi kanak-kanak masih belum matang, ibu bapa dan guru perlulah membantu melatih diri anak-anak menjadi lebih baik. Tahap kesediaan ke sekolah adalah amat penting kerana ia akan menentukan sama ada transisi kanak-kanak itu berjaya atau tidak. Kita bukan nak push dia dari segi akademik, tapi kita nak dia boleh berdikari di sekolah. So, kita tak nak membebankan pihak sekolah, tak nak membebankan guru, dan kita nak supaya kelas dia itu smooth. Maksudnya walaupun dia tak dapat sangat apa yang diajar, tapi kita, walaupun dia bukanlah cemerlang dari segi akademik, tapi kita nak dia boleh berdikari, dia boleh survive di sekolah. Okay, so kemahiran-kemahiran asas seperti kemahiran sosial, kemahiran komunikasi, kemahiran motor, kemahiran aktiviti harian, especially pergi tandas tu sangat penting untuk mahir dahulu sebelum pelajar ini pergi ke sekolah. Okay, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum.